Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan. Malam Puan. Okay, saya rasa Selamat kita petang, boleh Puan. mulalah kot. Selamat sejahtera Puan. Selamat sejahtera. Kita mula kot kalau mula awal boleh habis awal sikit kot. Okay, so hari ni kita akan sambung. Saya share screen je. Boleh nampak tak? Boleh nampak Puan. Okay, kita akan pergi pada marketing strategi. Okay, sebelum kita masuk kepada marketing strategi ni, yang senarai dekat bawah ni yang awak nampak brand, quality semua tu, okay, awak kena letak lah. Tapi tak semua benda yang awak tengok pada produk awak lah, macam mana awak nak editkan dia tu. Okay, kalau tengok contoh yang yang saya bagi dalam CDOS tu, kejap Untuk competitors tu kita dah masuk kan? Yang pesaing-pesaing awak tu minggu lepas kita dah sentuh kan? Market share ke Puan? Bukan market share, yang yang ni, yang atas ni. Yang yang ni 7.4, 7.5 dah kan? Sampai market share Puan. Okay. So kita akan pergi kepada marketing strategi. Okay, ni bawah marketing plan ni kita ni lah item-item ni lah yang biasanya kita akan bagi tumpuan. Okay, kita masuk kepada marketing strategi. Nota ni saya ada bagi dalam nota ni dalam CDOS ada, so awak boleh ni lah. Sekejap Okay, biasanya untuk marketing strategi kita akan guna 4P ni. Okay, 4P. Sekejap, mana nota tadi saya dah buka ni. Okay, product, price, place and promotion. So item, 4 item ni awak kena letaklah bawah marketing strategi awak. Sekejap ada baru masuk lagi ni. Okay, untuk produk awak tu mestilah satu produk yang memuaskan kehendak pelanggan lah. Okay, lepas tu dari segi harga tu maksud dia nilai produk. Okay, tempat adalah kaedah macam mana awak salurkan produk tersebut kepada pengguna. Okay, yang keempat, promosi ni adalah salah satu kaedah komunikasi antara penjual dengan pembeli. Okay, kita tengok balik contoh yang ni. Okay, yang ni dah. Ramalan jualan pun dah. Okay. Okay, so untuk marketing strategi awak kena masukkan 4 item ni lah, product, price, place and promotion. Okay, untuk produk ni biasanya awak kena ceritalah berkenaan dengan brand produk awak. So kalau awak guna nama sendiri awak tulislah awak pakai brand apa semua. Okay, quality produk pun awak kena cerita sebab kita nak yakinkan pihak yang memberi pinjam ataupun pihak pelabur berkenaan dengan produk kita, sebab dia orang akan buat penilaian lah. Bila kita hantar proposal, dia orang akan buat penilaian sama ada dia orang bersetuju untuk memberi
bantuan kewangan ke, pinjaman kewangan ke, ataupun dia bersetuju dengan certain amount ke. Contoh awak nak pinjam 200,000 tapi bila dia baca proposal awak dia hanya boleh luluskan 100,000 ke. Terpulang dah. Sebab tu kita kena bagi proposal kita ni nampak strong lah. Okay, untuk quality produk pun awak kena ceritalah berkenaan dengan quality produk yang awak keluarkan. Okay, ni design. Design ni kalau tak semua produk lah awak kena masukkan item-item ni. So refer kepada produk masing-masing. Saya pun tak tahulah awak akan cerita berkenaan produk apa. Kalau awak buat pakaian, mungkin awak boleh ceritalah berkenaan dengan design tu. Puan. Hello. Okay, dengar tak suara saya? Dengar Puan. Dengar Puan. Okay, untuk packaging pun sama. Awak kena cerita cara packaging produk awak. Contoh macam kalau produk jenis cepat rosak, mesti mungkin dia ada ciri-ciri protection. Ataupun awak packaging dia tu awak buat dalam bentuk yang lain lah untuk nampak lain daripada pesaing awak. So benda ni awak boleh rujuk lah dalam contoh yang saya bagi, termasuk labeling. Okay, label ni biasanya kalau produk makanan mesti customer akan tengok ada logo halal ke, ataupun dia akan tengok konten awak punya produk ke. Okay, lepas tu after sale service pun sama juga, tak semestinya semua produk perlu kepada after sale service. So depend pada produk masing-masing lah. Mungkin kalau awak buat bisnes pakaian, awak boleh letaklah after sale service. Maknanya untuk pembeli buat alteration kepada pakaian yang dia beli ke. So benda ni saya tak rigid sangat lah awak nak kena ikut satu persatu. Awak kena pindah ikut kepada produk masing-masing. Okay. Price strategy. Okay, strategi pemasaran berdasarkan harga. Okay, untuk yang harga ni, awak kena tunjuk cara berapa kos awak untuk keluarkan seunit produk tu, dan awak mesti ada markup harga. Awak jangan pula awak kata okey seunit awak 100, selling price pun 100. Mana untung awak? Jadi biasanya markup ni untuk awak markup tak semestinya 50%. 70 pun tak apa, setengah orang 100%. Kenapa perlu ada markup ni? Sebab nanti awak mungkin ada certain masa tu untuk awak buat promosi akhir tahun ke, promosi hari raya ke. Jadi kalau awak jual pada harga yang sama dengan kos pengeluaran, rugilah awak. Sebab tu dia kena markup. So 50% ni tak perlu rigid dengan 50, terpulang pada awak lah, awak nak markup berapa. Kalau setengah orang tu dia markup 200% lah, sebab nanti awak nak kena kira juga kos pekerja, kos utility, maknanya kos-kos yang awak perlu tanggung. Ni adalah untuk awak tentukan selling price awak lah. Sebab tu awak tengok kalau dekat shopping complex ada certain tu sampai 80%. Jadi kalau dia boleh buat promosi sampai 80%, maknanya dia markup harga tu mungkin 200%. Sebab dia akan macam mana sekalipun dia tak akan rugilah.
Maknanya dia dapat cover lah kos operasi dia tu walaupun dia buat sale sampai 80%. Okay, so kita pergi pada distribution strategy. Distribution strategy ni cara macam mana produk awak sampai kepada pengguna. Dia ada banyak lah awak boleh buat, sama ada daripada pengilang direct kepada customer pun boleh, ataupun daripada kilang dia pergi kepada peruncit ataupun pemborong, lepas tu baru kepada customer. Jadi terpulanglah awak nak buat strategi macam mana. Sebab dia ada beberapa strategi lah kalau kita tengok kat sini. Okay, ni distribution strategy ni kan. So awak boleh pilih ataupun awak nak buat dua cara pun boleh. Terpulanglah. Tapi biasanya kalau awak pilih 2-3 kaedah, tapi harga ni antara kaedah-kaedah ni biasanya samalah. Kalau tak mesti pelanggan akan pilih yang mana lebih murah. So awak boleh pilih kaedah mana yang awak nak buat untuk produk awak ni sampai kepada pengguna. Sama ada daripada pengilang direct kepada pengguna, daripada pengilang kepada peruncit dan kepada pengguna, ataupun daripada kilang kepada pemborong, lepas tu terus kepada pengguna. So terpulang pada awak nak pilih salah satu ke ataupun dua kaedah ke, tengoklah macam mana. Okay, P yang seterusnya adalah promotion. Macam mana awak buat promotion produk awak? So awak pilihlah, mungkin awak buat secara iklan ke, awak nak promote barang awak tu supaya dikenali oleh pengguna. Mungkin awak boleh pilih beberapa kaedah macam sales promotion ke, melalui iklan ke, publicity ke. Publicity ni biasanya awak iklan dalam radio ke, terpulang. So ni adalah cara untuk awak buat promotion strategi. Okey, untuk sale forecast, ramalan jualan, untuk table ni kalau awak tengok, tahun pertama awak mula bisnes, awak kena buat sale forecast ni untuk setiap bulan. Untuk tahun kedua dengan tahun ketiga, awak buat secara tahunan. Okey, clear tak untuk sale forecast ni? Clear Puan. Okey. Contoh, kalau kata awak jual produk makanan, ramalan jualan awak ni tak semestinya sentiasa, terima kasih okey, tak semestinya sentiasa tinggi. Mungkin ada certain bulan jualan awak tu menurun disebabkan bulan puasa. Contoh macam tu lah. So awak nak buat sale forecast ni, tak semestinya graf awak ni sentiasa menaik. Mungkin pada bulan hari raya, sale awak meningkat. So untuk buat sale forecast ni, kalau boleh janganlah buat untuk bulan pertama tu biasa sikit lah, 1,000, lepas tu bulan kedua 2,000, tak boleh. Sebab nanti bila awak buat ramalan jualan awak ni rendah sangat, awak tak dapat cover nanti gaji pekerja, dan dia akan bermasalah bila kita nak buat account nanti. So mungkin awak boleh ramalkan, okey, bulan pertama sebab baru start berniaga mungkin 20,000 jualan. Bulan kedua naik sikit 30, bulan ketiga 32. Jadi terpulanglah, okey, bulan 5 turun sikit sebab bulan puasa. Contohlah. Jadi
Untuk sale forecast tahun pertama kena buat bulan by bulan. Lepas tu tahun kedua dan ketiga tu buat secara lamsam lah, secara tahunan. Okay, clear tak yang ni? Kita nak pergi kepada marketing budget. Puan, Ya. tahunan tu nak berapa tahun? Biasa kita buat ni untuk 3 tahun lah. Tahun pertama, tahun kedua dengan tahun ketiga. Okay, baik Puan. Sebab dia nak tengok aliran wang awak tu lah sebelum dia bagi pinjaman. Okey, dekat contoh ni adalah promotion strategi. Okey, kalau awak buat secara advertising, kat mana awak iklankan awak punya produk. So boleh rujuk, memang hak contoh yang saya bagi ni complete lah untuk awak rujuk. Okay, untuk sales promotion pula mungkin dia kaedah yang dia buat, dia bagi diskaun untuk regular customer, lepas tu dia bagi diskaun untuk yang pembelian besar, pembelian yang banyak lah. Mungkin dia bagi harga yang berlainan lah. Okay, lepas tu dia ada bagi diskaun yang besar. Biasanya hujung-hujung tahun banyaklah kan diskaun tu. Okay, seterusnya kita tengok pada marketing budget, tengok pada template yang saya bagi tu. Okay, marketing budget, vehicle kita kalau awak ada beli kenderaan atas nama syarikat, so awak kena letak lah. Kalau tak ada, kalau kenderaan milik sendiri tak perlu letak sebab dia bukan sebagai aset syarikat. Jadi untuk kalau ada beli kenderaan, letak bawah fixed asset. Okay, untuk travelling expenses, dia bajet secara bulanan. Ni contoh dia bagi 3,000. Kenapa kena ada travelling expenses? Mungkin awak buat promotion tu, awak pergi ke satu-satu tempat tu. Sebab tu dia ada kos untuk travelling. Biasa biar kita nak kenalkan produk kita, kita akan pergi sendirilah kepada satu-satu tempat tu. Okey. Seterusnya bila ada kenderaan mesti ada bajet untuk maintenance kenderaan. Biasanya kenderaan kalau diguna untuk travelling memang awak kena spend duit maintenance yang agak besar lah bulanan dia tu. Mungkin ada benda yang rosak ke, sebab ni dia namakan sebagai bajet yang kita sediakan. So ikut awak lah, awak nak bajet berapa. Okay, untuk promotion expenses 3,000. Promotion expenses ni maksud dia mungkin awak buat FB page kan, awak kena bayar kan untuk FB page tu. Dia adalah kita bajet berapa. Kalau bajet besar dia akan appear dekat banyak Facebook. Inilah pengguna. Okay, seterusnya vehicle insurance. Vehicle insurance sebab kita bukan bayar secara bulanan, jadi kita kena letak dekat other expenses lah. So table ni terpulang lah, kalau ada kenderaan adalah untuk maintenance dengan insurans dan road tax tu. Okay, so clear lagi setakat ni marketing tu. Sebab awak dah ada template, saya rasa tak ada masalah lah untuk awak nak siapkan benda ni. Cuma bila awak buat nanti macam mana sekalipun figure-figure ni mungkin akan berubah lah. Awak kena adjust balik sebab dia kita tak nak account, bila kita buat account tu menunjukkan negatif. Kalau negatif memang tak boleh nak yakinkan orang lah. Okay, kita take file sekejap boleh tak sebelum masuk kepada operational plan? Take file sekejap lah. Hello, ada lagi ke tak ada ni? Ada Puan. Take file sekejap. Baik Puan.
Okey. Ada lagi ke ni? Ada Puan. Lagi Puan. Okey, kita akan masuk kepada rancangan operasi. Okey, ataupun operational plan lah. Biasanya rancangan operasi ni dia merangkumi carta aliran proses operasi, keperluan bahan mentah, kos dan pembekal, senarai mesin, susun atur ruang dan juga perbelanjaan operasi perniagaan. So dalam rancangan operasi awak kena adalah kelima-lima item ni. Okey, untuk carta aliran operasi, dia biasanya ada turutan aktiviti lah. Maknanya apa selepas ni buat apa, berapa lama. Okey, contoh dia macam ni. Ni carta aliran proses kerja. Ni contoh kalau awak buat roti lah. Perkara pertama, menyukat bahan. Okey, kalau awak tengok simbol ni, dia ada simbol bulat. Lepas tu ni simbol apa ni? Bujur ke apa ni? Lepas tu ada simbol 4 segi, simbol 3 segi. Simbol ni sebenarnya ada maksud dia lah. Kalau awak tengok pada template ni, simbol bulat ni adalah simbol operasi. Ni adalah maksud-maksud simbol dia lah. So untuk yang apa? Untuk simbol ni awak just copy masuk lah awak punya ni sebab ni dia menunjukkan dia macam petunjuk lah kalau nak panah, okey apa maksud dia. So dia akan rujuk dekat sini lah. Okey, seterusnya dalam operational plan kena ada juga keperluan bahan mentah, kos dan juga pembekal. Okey, bahan mentah ni biasanya kalau produk awak melibatkan makanan lah. Kalau awak buat bisnes baju apa semua tu, mungkin awak just ada pembekal saja. So yang ni depends juga pada produk awak. Okay, mesin dan peralatan. Kalau buat bisnes roti, mesti ada mesin apa pengadun. Itulah kena tengok lah pada produk masing-masing. Kalau bisnes baju, ada tak awak perlukan apa-apa mesin? So kena tengok lah. Okay, lepas tu susun atur ruang operasi ni yang awak buat plan operasi dalam ruangan tu lah, kat mana awak letak dapur, kat mana awak letak untuk pembungkusan, kat mana awak letak meja cashier ataupun kat mana awak letak almari untuk pameran. So tu dia panggil susun atur operasi lah. Dia kata bagi perniagaan berasaskan perkhidmatan atau peruncitan, susun atur ruang operasi menunjukkan susunan dalam ruang niaga atau kedai berkenaan. Maknanya dia macam pelan lantai lah. Itu maksud dia. Okey, kena ada perbelanjaan rancangan operasi. Perbelanjaan yang terlibat. Macam apa? Kejap kita tengok. Okey, yang ni contohlah, contoh operasi pengeluaran biskut. Okey, untuk letak simbol ni awak kena tengok kepada aktiviti untuk produk awak lah. Okey, untuk production schedule, okey, cara nak kira dia kalau kata awak buat produk jenis makanan apa, packaging makanan ke apa semua, untuk dapatkan daily production ni, pengeluaran setiap hari, 26 hari ni sebab dia andaikan dalam sebulan tu syarikat tu 4 hari cuti. So kalau syarikat awak cuti 2 hari, maknanya awak tak boleh gunalah 26 hari ni. So bilangan 26 ni terpulang kepada operasi syarikat masing-masing. Maknanya
berapa hari awak beroperasi. So awak ni lah untuk dia nak kira daily production lah. Katalah awak jual apa Chokoja. Okey, awak andaikan sehari berapa awak dapat buat pengeluaran. Itu maksud dia. So yang table ni awak boleh edit tau. Kalau awak tak nak buat hourly production boleh just buat daily production saja. Maknanya kita nak tahu sebulan sehari berapa kita mampu buat pengeluaran. Ni number of unit proceed per month. Maknanya katalah sebulan awak boleh keluarkan 4,000 produk bahagi dengan 26 dapatlah sehari berapa. Untuk hourly ni nak buat pun boleh, tak mau buat pun tak apa. So boleh diubah. Okay, seterusnya kita tengok material requirement. Yang ni tengok pada produk juga. Kalau awak buat bisnes roti, banyaklah bahan yang awak perlukan sebagai material requirement. Kalau tengok pada contoh yang saya bagi ni, mana? Dia lari ke mana dah ni? Sekejap Sat ni. Mana pelan operasi tadi? 4.0. Marketing. Okey ni. Okay, macam yang contoh ni dia buat detail sebab dia ada produk yang pelbagai jenis. So awak terpulanglah nak buat macam mana. Okay, lepas tu dia nyatakan juga waktu beroperasi dia. Macam contoh yang ni, dia beroperasi 7 hari seminggu. So kalau dia nak kira produk dia per hari tu, dia terpaksa bagi 30 lah sebab dia tak ada cuti. Dia kata operate 7 days per week. So tengok pada group awak lah, awak nak beroperasi macam mana. Ni adalah waktu operasi dia. Ahad hingga Khamis dia beroperasi 10.30 pagi hingga 10.30 malam. Untuk hujung minggu dia beroperasi 10.30 pagi hingga 11 malam. So yang ni terpulang pada awak nak beroperasi macam mana. Dan dia juga cerita rest hour dia pukul berapa hingga pukul berapa. So detail lah dia buat. Dia biasanya kalau jenis ada rest hour ni biasanya dia macam kilang pengeluar produk lah. Dia ada rest hour. Kalau kedai biasanya dia tak adalah rest hour ni. Sama juga kalau awak jual produk secara online. Perniagaan awak tu fully online. Biasanya tak adalah rest hour. Mungkin awak just cerita awak akan proses kalau order selepas pukul 5 akan diproses the next day. Itu contohlah. Okay, untuk manpower and labour ni adalah pekerja yang terlibat dengan operasi. Berapa orang yang awak guna pekerja untuk bahagian operasi. Yang ni dia lebih kepada produk makanan juga ni sebab dia ada chef, dia ada pelayan dan juga dia ada pemandu. Maknanya orang-orang ni kalau dia tak ada operasi tak boleh berjalan lah. So kena tengoklah kalau produk bisnes jenis restoran ke apa semua dia kena adalah untuk manpower planning bahagian operasi saja dia kena masukkan dalam ni.
Okey, sebelum saya lupa, untuk material requirement ni, awak kena tengok stok bahan mentah yang awak perlu, katalah Chocoja. Okey, mesti salah satu item coklat kan awak perlukan kan? Betul tak? Betul Puan. Okey. Betul Puan. Untuk kuantiti ni pula adalah sebulan berapa puluh kilo awak perlukan. So dia untuk material requirement ni awak buat kiraan untuk sebulan. Okey, safety stock ni biasanya untuk kita akan beli stok lebih lah. Macam awak perlukan sebulan 50 kilo tapi awak beli ekstra. Awak beli 70 kilo, 20 kilo tu dipanggil sebagai safety stock. Sebab dia tak nak stok dia putus kan. So kena safety stock ni kalau nak letak tak apa, tak mau letak pun tak apa. Okey, price per unit. Okey, price per unit katalah coklat sekilo tu berapa harga dia? Katalah RM50 sekilo. So kalau awak beli 20 kilo, total purchase dia berapa? Lepas tu supplier dia siapa? Maknanya biasa kalau orang bisnes ni dia dah ada siap-siap dia punya supplier. Supplier ni sama ada awak nak cari nama dalam internet pun boleh ataupun awak nak reka awak sendiri pun tak apa. Tapi harga ni awak kena tengok tau. Awak kena buat reasonable price lah. Bukannya ikut suka awak nak letak berapa. So kena dapatkan harga ni daripada website ke apa semua. Harga anggaran lah boleh letak kat sini. Jangan pula benda yang RM20 sekilo awak tiba-tiba awak buat kat sini 200 kilo. Macam tak logik lah. So price per unit ni pun kalau boleh dapatkan harga yang sebenar. Dia biasa kalau bisnes makanan ni dia akan banyak lah sikit material requirement dia. Kalau macam bisnes awak jual baju, mungkin awak jual baju yang dah siap. So awak punya requirement tu kurang lah. Kecuali awak jual pakaian yang berjahit. Macam awak buat baju tu jahit sendiri lepas tu jual. Itu lain pula dia punya material. Maknanya dia mungkin dia perlukan benang, apa lagi, zip, butang, macam tu lah masuk material requirement. Tu kalau awak jahit dan jual. Kalau awak ambil daripada supplier baju yang dah siap, awak tak adalah nak kena tulis benang, butang semua tu, zip apa semua tu. So kena tengok lah, tengok pada produk masing-masing. Okay, schedule of task and responsibility 8.5. Okay, 8.5 ni awak cerita berkenaan staf yang terlibat dengan operasi sahaja. Jangan pula ambil masuk yang staf pentadbiran ke. Jangan. Cerita berkenaan dengan staf operasi sahaja. Contohlah. Okey, contoh pelayan. Awak ada 5 kan. Okey, pelayan 1 mengambil pesanan. Ataupun awak letak semua awak letak semua yang bilangan yang ada ni. Okey, chef worker 1 ni maksud dia chef. Okey, chef kita tahulah dia punya tanggungjawab dia apa? Menyediakan mungkin dia tugas dia memasak je kan, memasak atau pesanan yang dibuat oleh pelanggan. Lepas tu mungkin ada seorang lagi tugas dia pergi beli bahan mentah. Sekejap ni. Sekejap. Okey, sambung balik. Mana tadi? Okey. So schedule of task and responsibility ni letak pekerja yang terlibat dengan operasi saja. Okey, mungkin worker 1 tugas dia
membeli dan menyediakan bahan mentah. Worker 2 maksud awak chef. Chef ni tugas dia memasak. Worker 3 maksud dia pelayan. Pelayan ni mengambil pesanan dan menghantar makanan yang siap dimasak kepada pelanggan. So 8.5 ni hanya yang terlibat dengan operasi sahaja. Okey. Untuk remuneration plan pun sama juga, awak letak untuk pekerja bahagian operasi sahaja. Cara kira dia sama dengan yang saya dah terangkan minggu lepas tu. Sebab kat sini total dia hanya total untuk bahagian operasi sahaja. Sebab nanti figure yang kat sini kita akan ambil untuk letak di bahagian financial plan. So cara nak kira saya dah terangkan minggu lepas tu. So ikutlah sini. Cuma kena ingatlah so hanya untuk yang bergaji 3,000 ke bawah. Okay, list of machinery and equipment. Kalau kata produk awak tu perlukan mesin dan peralatan-peralatan lain, awak kena senarailah macam ni sealer machine kan. Dia perlukan satu, harga dia 1,000. So dia kena tulis lah kalau kata awak perlukan printer. Kena letaklah printer berapa awak perlukan, berapa harga. Lepas tu supplier dia siapa. Lepas tu kalau kata awak perlukan apa lagi, ink ke, kan nak print resit apa semua tu, kena letaklah bawah ni list of machinery ni. Bila ada printer mesti kena ada ink lah. Okay, untuk 8.8 operational layout plan. Maknanya yang ni yang saya kata tadi, kalau restoran kena buatlah kat mana kawasan untuk pelanggan makan, kat mana kaunter, kat mana dapur masak. Sama juga kalau awak buat bisnes, walaupun awak buat bisnes secara online, awak kena buat juga layout plan ni. Maknanya kat mana awak buat pembungkusan, kat mana awak letak bungkusan yang dah siap. Itu maksud dia layout plan tu. Kalau ikut contoh yang ni, inilah dia buat ni. Kalau tengok yang ni premise layout ni, okay, dia ada kitchen, dia ada store, okay, dia ada ruangan cashier dan juga dia ada inilah rak bahulu ni. So layout ni dia lebih kepada pelan lantai lah. Pelan lantai operasi syarikat awak tu. Ni dia buat asing lah. Dapur kat mana, dapur ni biasa untuk dia masak bahulu tu lah. Store ni untuk dia simpan barang. Okay, lepas tu yang ni dia letak dekat satu lagi plan ni. Dia ceritalah kat mana dia letak store untuk keperluan untuk peralatan dan juga bahan-bahan. Kat mana kawasan packaging dia. Lepas tu yang ni adalah kawasan baking area dia. Yang ni kawasan untuk dia buat dough untuk dia buat bahulu kan. Okey. Lepas tu bahulu yang dah siap dekat mana dia letak. Itulah dia panggil layout tu. Okey. Okey, ni dia letak ni untuk operational carta ni dia letak ni sebab dia nak memudahkan untuk dia kira untuk gaji tadi. Jadi bila tengok carta ni dia boleh tahulah berapa orang dan berapa gaji yang dia kena masukkan dekat carta yang ni. Dekat ni remuneration plan tu. So carta ni
terpulanglah kalau nak memudahkan awak letak. Kalau rasa tak perlu, tak payah letak. Okey, ni dia buat secara detail lah remuneration plan tu untuk cashier, gaji berapa, lepas tu dia bayar EPF berapa, SOCSO berapa. Cuma persen untuk EPF dengan SOCSO ni awak kena check balik dekat website berapa. Okey, untuk pemandu pula dia buat secara detail lah. Yang ni dia kira secara tahunan. Maknanya 4,500 yang ni 900 kali dengan 12 bulan, dia dapatlah harga berapa. Ni dia silap ni. Sebab dia tulis sini seorang je kan worker ni. Patut 900 kali 12 lah kot. Yang ni dia salah kira ni. Tapi cara pengiraan dia macam ni lah, lebih kurang. Dia buat monthly dengan yearly. Dan dia juga kira untuk overtime. So yang ni terpulang lah. Biasa kita tak buat lah untuk overtime tu sebab nilai dia tak tetap. Ni kalau awak buat berjenis perniagaan makanan, inilah material yang awak perlukan ni. So semua ingredient awak kena masukkan di bawah material untuk bahagian operasi. Ni contoh yang dia perlukan. Gandum, telur, gula, garam, paste, minyak kelapa. So yang ni kalau awak tengok memang dia buat detail sungguh lah yang ni. Okay, simbol tak ada apa, just copy masuk je. Ni cara dia buat bahulu pun awak kena masuk lah. Kalau awak buat cokoja, apa yang awak nak kena buat dulu. So kena adalah carta alih proses kerja tu. Kalau awak buat bisnes baju, awak dah terima je baju daripada supplier, operasi dia mungkin awak letak menerima baju daripada supplier. Yang kedua, menyemak order daripada pelanggan. Yang ketiga, membuat pembukusan daripada pesanan yang dibuat oleh pelanggan. Yang keempat, baru buat postage. Itu contohlah. So kena tunjuk juga carta alih operasi awak tu. Ini sebab dia buat banyak jenis, so dia buat banyak lah carta untuk untuk filling ni, apa dia punya tu. Walaupun atas-atas tu sama je proses dia. Cuma bila masuk dekat filling tu dia lain lah. Itu dia isi strawberry. Okey, ni adalah contoh keperluan yang dia perlukan untuk beroperasi. Alat penimbang, sealer, dia perlu juga acuan bahulu ni, dia perlu awon, dia perlu mixer. Ni adalah mesin dan keperluan yang dia perlukan. Jadi awak tengoklah awak buat berkenaan apa dan apa alat yang awak perlukan. Okay, untuk other expenses ni, yang ni ditambah lagi lah sebab dia ada letak first aid dekat tempat operasi dia. Dia letak fire extinguisher sebab dia buat aktiviti memasak ni, dia kena ada lah fire extinguisher ni. Lepas tu pekerja dia nak pakaikan, dia nak seragam, dia buatlah uniform. Jadi other expenses ni kalau rasa perlu boleh buat, kalau rasa tak perlu tak payahlah buat ada expenses tu sebab dia kena tengok kesesuaian jugalah. Okey, ni kalau awak tengok ni dia ambil gambar daripada internet je. Harga pun dia cari daripada
internet dalam Shopee ke, terpulanglah awak nak ambil daripada mana. Ni adalah keperluan yang dia perlukan untuk perniagaan bahulu dia. So detail lah kalau awak tengok dia buat ni. Okay, tak ada buat tu. Okay. So saya nak untuk minggu ni awak boleh siap lah sampai layout plan. Sebab minggu depan kita akan buat financial plan ni, dia ada 3 benda yang awak nak kena buat. Sebab tu saya kata nanti figure-figure yang kita buat kat atas tu, kita just ambil dan isi je dalam ni nanti. So ni saya kena ajar secara berasingan lah, memang untuk dia saja. Dia tak boleh campur, nanti awak pening. Cuma kena pastikan siap yang atas ni baru boleh isi item-item yang ada dalam table ni. Selagi awak tak siap yang atas, awak tak boleh nak isi item-item kat sini dan awak tak boleh nak siapkan yang bawah-bawah ni. Jadi saya minta lah supaya boleh siap sampai marketing plan, operational plan ni kena siap dulu baru boleh masuk kepada financial plan tu. Okay. Ada apa lagi nak tanya ni? Ni kita akan masuk Ahad minggu depan lah. Puan, Ya. saya nak tanya yang line awak 83 putus-putus. tu yang atas manpower planning tu. Saya tak dengar. 83. Line awak putus-putus. Yeah. Cuba kuat sikit. Saya nak dengar 8.3. 8.3. Saya nak atas manpower planning. Awak nak tanya yang 8.3 ke? Kan yang tu. Yang ni kan? Ha? Kan items tu kan. Saya kan jual softener kan. So item saya softener. Quantity required awak saya jual ambil apa? yang sebulan So maknanya saya ambil softener. Tak dengar. Awak jual apa? Hello? Softener. Softener? Hello? Ya, tak dengar. Softener. Awak jual apa? So item tu saya softener. Pelembut pakaian tu. Awak jual, So item tu saya ambil sebulan punya. awak bukan buat sendiri benda tu kan? Awak dapatkan daripada supplier kan? Supplier. So kan, yang supplier tu saya nak cakap nak tulis apa Yang nama supplier tu? Tak tu sekarang nama apa yang awak nak tanya? Awak nak tanya sebab dia material ni supplier tu. benda yang awak nak buat untuk hasilkan produk. Kalau awak dah ambil yang dah siap, awak just tulis ni je lah, tulis item, softener. Okay, berapa sebulan awak ambil? Harga per unit ni adalah harga yang awak bayar dekat supplier tu, bukan harga awak jual tau. Harga yang awak jual awak kena markup lah, macam tadi kan dia markup 50% kan. Katalah harga jual tu awak kena markup lain lah. Price per unit ni adalah katalah awak ambil sebotol dengan supplier tu, berapa harga dia. Okay, kalau awak ambil 100 botol, awak darab je lah. Katalah RM20 darab dengan 100 botol. Berapa total purchase awak? Jadi Yang supplier tu tulis nama dia tulis nama dia lah. Nama orang yang supply tu. Okay. Jadi awak tak adalah item lain kan sebab awak ambil yang dah siap kan? Macam material requirement ni kalau orang jual roti, banyaklah dia punya item dia, gandum, filling apa semua kan. Itulah beza dia. Sama juga orang yang jual baju.
Kalau dia ambil yang dah siap daripada supplier, dia tulis macam awak yang business softener tadi lah. Macam juga yang jual cokoja kan. Kalau awak buat sendiri baru awak letak bahan-bahan yang awak perlukan. Kalau awak just ambil yang dah siap, letak harga sebotol tu berapa je lah. Okey, faham tak yang tu? Faham puan? Faham. Terima kasih. Faham. Okey, ada apa nak tanya lagi? Clear dah? Kalau ada persoalan boleh message dalam grup lah. So kalau tak ada apa-apa saya nak berhenti dulu ni sebab ada student nak jumpa saya sekejap. Ada apa nak tanya lagi? Tak ada dah? So kalau tak ada kita berhenti setakat ni dulu dan jumpa hari Ahad yang dah siap lah awak buat figure-figure tu sebab kita nak masukkan figure tu ke dalam table untuk financial plan. Okay. Assalamualaikum. Salam puan. Waalaikumsalam puan. Terima kasih puan. Terima kasih puan.